Ini baru cuplikan kecil daripada keajaiban demi keajaiban yang ada dalam Quran. Belum lagi fakta-fakta misteri di dalam Quran yang masih belum terungkap. Surah Ar-Ra'd, dia bermula dengan alif, lam, mim, ra. Alif ada 625 huruf. Lam ada 479 huruf. Mim ada 260 huruf. Dan ra 137 huruf. Dan itulah jumlah huruf yang terbanyak dalam surah Ar-Ra'd. Begitu misteri sekali. Sebab itu, sambil-sambil kita berjeda dan berehat, tazkirah ini sebentar sahaja, kita akan membincangkan perkara-perkara berkaitan tentang Al-Quran. Hadirin hadirat sekalian, setiap penganut agama dalam dunia ini mempunyai kitab-kitab suci masing-masing. Orang Nasrani ada kitab namanya Injil dan mereka percaya ianya suci. Orang Yahudi ada kitab namanya Taurat. Orang Hindu ada kitab namanya Veda. Orang Buddha ada kitab namanya Tripitaka. Orang Kongfuciao ada kitab namanya Tao Te Ching. Orang Majusi pengikut Zoroaster ada kitab namanya Zen Avesta. Termasuklah orang-orang kebatinan ada kitab namanya sama ada Serat Centani, Hidayat Jati atau Dharma Gandul. Semua bangsa dan agama memiliki kitab yang mereka percayai suci. Bagi kita orang Islam, sudah pasti kitab yang paling suci dan kita beriman kepadanya adalah Al-Quranul Karim. Dan Quran merupakan mukjizat yang Allah turunkan kepada Nabi kita. Yang mana mukjizat ini kebiasaannya Allah akan turun mengikut keperluan dan suasana Nabi-Nabi tersebut. Sebagai contoh, Nabi Musa ketika itu zaman kuat berlaku sihir. Maka mukjizat yang diberikan kepada Nabi Musa lebih kepada menghadapi ahli-ahli sihir. Zaman Nabi Isa terkenal dengan teknologi perubatan yang begitu canggih. Maka ketika itu Nabi Isa dikurniakan mukjizat boleh menghidupkan orang mati. Lebih daripada ilmu yang dimiliki oleh pakar-pakar perubatan zaman itu. Dan zaman Rasulullah SAW adalah zaman meriahnya syair dan juga sastra. Sehingga kan di zaman itu pasar seni lebih ramai orang datang berbanding dengan pasar unta. Disebabkan itu diturunkan kepada Nabi mukjizat Al-Quran. Yang mana ianya sangat melebihi dan tak dapat ditandingi oleh syair-syair ketika itu. Bagaimana yang kita katakan Quran itu adalah mukjizat? Pertama, ianya adalah mukjizat daripada segi bahasa. Iaitu Quran ini dari segi susunan, keindahan kata-kata, gaya bahasa, balaghah dan kefasihannya tidak mampu ditandingi oleh mana-mana syair atau kitab-kitab lain sekalipun. Pertama, mukjizatnya ia tak boleh ditiru. Pernah Musailamah Al-Kazzab, dia berkali-kali cuba nak tiru Quran tapi tidak berhasil. Ketika utusan Bani Hanifah datang berjumpa dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu. Lantas Abu Bakar pun tahu mereka ni adalah daripada puak-puak Musailamah Al-Kazzab. Lalu kata Abu Bakar, cuba awak bacakan Quran versi Musailamah, saya nak dengar sekali. Mereka pun membacakanlah, Ya Difda'ata binti Difda'ain, Naqiyalakum tankina, Lama takdirin, Wala syaribab tamna'in. Abu Bakar gelak sajalah. Kata apa pesen Quran kamu ni? Teruk sangat bahasanya. Ya Difda'ata binti Difda'ain, wahai katak betina dari dua pasang katak. Apa cerita wahyu? Cerita katak betina beranak pada katak ni bukan wahyu. Dia kata, dah bos kami turun begitu, kami baca sajalah. Dia kata begitu. Kata Bakar, cuba baca lagi ayat-ayat yang lain yang sedap sikit bunyinya. Walailid damis, wazi'bal hamis, ma qata'at asadun min ratbin wala yabisin. Demi malam yang gelap gelita, demi serigala yang berdesir, demi apa yang dipotong oleh singa sama ada yang basah atau kering. Kata Abu Bakar, apa ayat engkau ni kehendak sebenarnya? Saya pun tak tahu tuan. Bos saya baca, saya hafal sajalah. Tak mampu ditiru. Pernah Amru bin Al-As berjumpa dengan Musailamah Al-Kazzab sendiri. Lalu Musailamah tanya, Amru, Muhammad apa cerita? Ada dapat wahyu baru? Kata Amru, ada. Apa rupa wahyu baru? Kata Amru, wal asr, innal insana lafi khus,
illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Maka kata Musailmah, aku pun dapat wahyu lebih kurang gitu juga. Apa bunyinya? Ya wa baru innama anta iradun wa sadar wa sa'iruka hafrun nakrun. Berguling Amru al-As suka. Apa artinya? Ya baru, wahai bulu, engkau selalu dicabut kemudian muncul balik. Bergolek pula. Kata Musailmah, kau nak buat wahyu agak-agak lah. Agak-agak lah. Itu belum kira dia buat wahyu lain lagi. Dia tirunya, inna a'tainakal khu'khu' fasalli li rabbika waz'aj inna syani'aka huwal ibla. Orang guling dia suka. Dia buat ayatnya, dia buat satu surah, al-fil wa mal-fil lahu khurtumun tawil wa lahu zail. Al-fil maknanya gajah. Gajah. Wa mal-fil, apakah itu gajah? Wa ma adraka ma fil, mu tahu tak gajah tu apa? Lahu khurtumun tawil, dia ada belalai panjang. Wa lahu zail, dia ada ekor pendek. Tahu benda-benda surah dia buat. Sebab itu Quran, walaupun dalam Quran ada cerita pasal haiwan, semut, belalang, lembu, tapi redaksi bahasa Quran tidak seteruk tadi yang kita bacakan. Tuan-tuan di sini saya kira bukannya semua ulama Quran, tapi kita kenal bahasa Quran tidak seteruk itu. Quran dia ada kehalusan bahasa yang payah kita nak ceritakan. Kalau Quran ni ayatnya sedap, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dia ada keindahan susunan rima bahasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Quran ni mukjizat sebab orang Melayu, walaupun tak semua Melayu boleh cakap Arab, tapi dia boleh baca Quran yang bahasa Arab. Itu mukjizat. Bahkan yang masuk tilawah antarabangsa kita ni, saya kira bukan semuanya yang bercakap bahasa Arab. Tapi sekali mereka duduk atas pentas ini, dia baca saja Quran, seluruh dunia boleh faham bacaan dia. Dan itu mukjizat. Mukjizat tang mana begini? Kita kalau tak boleh cakap Jerman, boleh tak baca surat khabar Jerman? Logiknya mana boleh? Kita tak pandai cakap Mandarin, boleh baca surat khabar Mandarin? Tak boleh, tengok gambar boleh ha? Kita tak pandai bahasa Rusia, tak boleh baca surat khabar Rusia. Tapi kita tak pandai cakap Arab, kita boleh baca Quran yang bahasa Arab. Kan itu mukjizat. Baik itu orang Arab, dia tak pernah sangka orang Malaysia, orang Melayu ni tak pandai cakap Arab. Sebab kita mengaji sedap. Kita kan lubuk tempat mengaji. Tiap-tiap tahun buat tilawah pertandingan macam-macam. Dan peserta luar pun datang belajar di Malaysia ni. Orang Arab mengaji dengan orang Melayu pula dah. Cara nak baca Quran dah terbalik dah sekarang ni. Dia orang tak sangka pula orang Malaysia ni tak pandai cakap Arab. Ada satu jemaah pergi ke Mekah. Dia nak mengaji Quran lah di Masjidil Haram. Sa'ala sa'ilum bi'azam. Orang Arab tua-tua ni datang berkumpul keliling dia. Arab ni semua dengar orang ni baca Quran, dia faham. Angguk Allah, 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 Allah. Tapi Arab ni ingat 70% kadang daripada orang Arab ni butuh huruf. Tak pandai baca, tapi dia faham. Yang pakcik Malaysia ni, dia pandai baca, tapi tak faham pula. Terbalik dengan yang Arab ni tadi. Tak apalah baca. Habis tu dia bersalam. Terus dia bersalam, terus Arab-Arab ni cakap Arab dengan pakcik. Ma'alunya. Pakcik kata, no, Malaysia. No, Malaysia. Dia tunjuk dia punya kad tabung haji tu. No, Malaysia, Singapore, Thailand. Malaysia. Arabnya, dia kata, sombong betul kan ni, takkan tak nak borak dengan saya gini. Jadi pakcik kata, sudahlah Arab ingat, kena reti cakap Arab agaknya. Jadi dia pun fikir, boleh try ni cakap Arab kat kedai-kedai Arab ni sekali. Dia pun buka buku beg tabung haji bagi tu ada buku bahasa Arab 40 hari. Dia pun tengok kalau nak cakap Arab, how much is this? Berapakah harga ini? Cakap Arab, kam haza. Dia pun hafal lah, kam haza. Minum air zam-zam. Secawan bagi terhati sikit. Gong, kam haza. Hafal. Pergilah kat kedai minyak atar depan Masjidil Haram. Masuk kedai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dia pun tengok minyak atar. Kam haza. Arak tu panah. Name tag Malaysia. Oh, Malaysia bagus. Hadza wallahi hadza 4 riyal. Dia fikir, sudahlah apa Arab ni cakap. Wallahi hadza 4 riyal. Wallahi itu sumpah. Macam orang angkat sumpah jadi benda menteri pun ada wallahi juga ya. Wallahi ini sumpah ni. Wallahi arba benda-benda arba ni.
Mujur kita ni semayang cakap Arab. Soleh fardul isya arba'a rakaat. Oh, empat rial lah. Macam mana aku nak minta korang 3 rial? Soleh fardul maghribi salasa. Arab kata, oh memang pandai cakap Arab lah Pak Cik ni. La wallahi ma salasa wa nus. Sudah salasa aku faham. Nus ni apa benda pula? Oh ingat hari tu surah baca Yasin 3 kali. Nisfu Syaban. Nus separuh lah. Oh separuh, 3,5. Macam mana nak minta 2 rial sekali? Salih fardhu subhi raka'ataini. Raka'ataini dia tanya. Arab tu kata cakap Melayu sajalah. Rupa Arab tu pandai cakap Melayu juga. Sebab itu orang Arab dia memang tak sangka orang Malaysia tak pandai cakap Arab sebab kita mengaji sedap sangat. Tak percaya qari'ah kita ni, mengaji sedap-sedap ni, kadang belum tentu boleh cakap Arab. Arab pula tuduh sombong betul orang Malaysia tak nak cakap. Dah dia memang mukjizat. Kita boleh baca tapi kita tak faham. Mukjizat. Yang ketiga, mukjizatnya adalah kita membaca bahasa Arab yang mana bahasa Arab yang kita dengar tiap-tiap malam ini adalah bahasa Arab yang umurnya dah berusia 2000 tahun. Bahasa Arab Quran ini bahasa yang tua di dunia. Dan dalam dunia tidak banyak bahasa yang boleh bertahan lebih pada 1000 tahun. Tidak ada. Bahasa Arab ni dah 2000 tahun. Hatta tuan-tuan yang mengaji lama di England, belajar Inggeris peringkat tinggi, 31991 apa ke, TOEFL, TESA, benda semua. English tinggi mana pun kita mengaji, tapi kalau English yang 1000 tahun dulu punya English, kita dah tak boleh baca. Dia panggil Old English, abad yang ke-12. Terror macam mana pun kita duduk di England bertahun-tahun, mendengar Old English, kita tak boleh cakap. Bahasa tu dah hilang. Sebagai contoh, bahasa Inggeris abad yang ke-12, saya ingat tak ada orang boleh faham. Contohnya, sebat seglod the fifth dagas. Ini bukan bahasa Jerman dah, bahasa Inggeris, Old English. Sebat seglod the fifth dagas. The boat sail for 5 days. Beza sangat dia. Apa lagi? Fifth batas seglode of a brim. Brim tu fahamlah sikit-sikit. Yang pertama tu, fifth batas seglode of a brim. The 5 boat sail over the boat sail over the sea. Hatta kalau dia nak menegur kita, good night. Macam mana cara memanggil good night? God need. Tak faham langsung. Jangankan bahasa Inggeris yang dah 1000 tahun, bahasa Belanda yang 300 tahun pun payah nak faham. Belanda jajah tanah Melayu, jajah Indonesia berapa ratus tahun. Tapi kalau pergi semula orang Belanda tu datang tempat kita nak baca naskah dia asal, tak boleh baca lagi dah. Bahkan, tak payah bahasa orang lah, bahasa Melayu pun dah 3 kali tukar laras bahasa. Sebab itu bahasa klasik mana ada, kecuali tinggal untuk bahasa persuratan di istana. Warkah tulus ikhlas daripada saya Sultan sekian-sekian. Mudah-mudahan barang diwasalkan oleh Tuhan Rabbul Alamin. Apalah jua kiranya datang ke majlis orang tua saya. Yang bahagia Tun sekian-sekian di Putrajaya dengan kesejahteraannya. Wa ba'dal ahwal adalah saya dengan sukacitanya. Sekarang dah tak pakai dah bahasa itu. Zaman-zaman asrama dulu ya hantar surat ke mak minta duit begitu. Sekarang tak ada dah. Sebab itu bahasa Arab bahasa paling tua dan masih kekal. Baik itu tak keterlaluan kalau kita sebut Rasul SAW, kalau dia bangkit semula, dia datang ke Dewan Merdeka PWTC ni, suruh dia bagi ceramah, orang faham. Bahasa dia tetap orang faham. Bahasa Arab dia masih dikekalkan. Tapi bukan kita nak merendahkan. Kalau Nabi Musa hidup balik, kalau Nabi Isa hidup balik, belum tentu kita faham dia ceramah. Sebab bahasa dia tak wujud. Kalau Nabi Isa tu bahasa Aramaik. Aramaik ni the mother of Arabic and Hebrew. Memang tak faham. Bahasa bertulis tertua di dunia. Dah wujud lebih pada 3000 tahun. Dan sekarang penuturnya tinggal rare sangat dah. Makhluk hampir pupus. Di Iraq, Timur Laut, Syria, Tenggara Turki dah tak banyak lagi. Sebab tak terjaga. Tapi bahasa Arab, kita warisi kitab berusia ribuan tahun bahasanya. Sebab itu bagi kita di Malaysia, kita warisi satu bacaan Quran. Qiraat Asim, riwayat Hafs, Tariq Syatibi. Kenapa kita ambil daripada Qiraat Asim? Sebab dia paling masyhur, iaitu Hafs. Sanad dia berakhir dengan 5 sahabat yang pernah baca depan Rasul SAW.
Hafs dia berguru dengan Asim. Asim dia pernah talaki dengan Abdurrahman As-Sulami. Abdurrahman As-Sulami pernah talaki depan 5 orang sahabat. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, Muaz bin Jabal, Osman bin Affan dan Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhum ajma'in. Sebab itu bacaan yang kita dengar tiap-tiap malam di majlis tilawah Al-Quran ini, sanadnya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ribuan tahun, dan itu adalah mukjizat. Dan yang keempat, mukjizat Quran ini adalah fakta saintifik yang begitu mencabar keilmuan manusia-manusia moden. Syaratnya kalau ditadabbur. Kalau sekadar dibaca sahaja dan ditaranumkan, tak dapatlah maksudnya. Lepas itu kita ucap tahniahlah kepada Rustia. Selesai qari-qariah membaca, ada ulasan ayat supaya dapat ditadabbur. Kalau tidak ditadabbur Quran, kalau sekadar dibaca dan dihafal, kita hanya mampu mendengar 28 huruf hijaiyah, 340,740 huruf, 77,437 kalimah, 6,236 ayat, 114 surah, 30 juzuk, 60 hizib, 240 makra' sahaja. Tapi kalau ditadabbur dan dikaji, jutaan manfaat. Ambil satu contoh sajalah. Dalam Fatihah kita membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bagi orang yang mentadabbur maksud alamin, khusyuk semayang. Segala puji bagi Tuhan sarwa sekalian alam. Berapa luaskah alam univers ini? Orang yang tadabbur bertemu jawapannya. Univers ini luasnya 20 bilion tahun cahaya. 1 bilion tahun cahaya bersamaan 9,455 bilion kilometer. Betapa besarnya univers ini. Siapa Tuhan paling besar? Allah. Allah lah yang mencipta matahari dan Allah yang mencipta mata semut. Sebab itu begitu luas sekali. Begitu juga kita memandang langit, bintang-bintang di langit. Berapa jumlah bintang di langit? Kajian daripada seorang astronomis dari University of Yale, namanya Dr. Peter Van Dokkum. Katanya bintang di langit jumlahnya ada 100 sektilion. Berapa 100 sektilion? Kalau nak tulis 100 sektilion, 100, 100,000,000, 0,000,000, senang cerita ada 21 kosong, kemudian darab 3. Itulah jumlah. Darab pula 3. Itulah jumlah bintang yang ada di langit. Sebab itu bila kita mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan sarwa sekalian alam, kita dapat merasakan besarnya kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau tak ditadabburkan, biasa sajalah. Segala puji bagi Allah, Tuhan sekalian alam. Alam apa? Alam rumah tangga, katanya. Itu sajalah. Alam perkahwinan, itu sajalah. Al-Quran banyak fakta-fakta sains kalau kita nak tadabburkan. Berkenaan dengan cakrawala bergerak secara terapung. Itu dalam surah Yasin ayat 40. Tentang bumi pergerakannya, An-Naml ayat ke-88. Pokok menghasilkan bahan bakar, Yasin ayat 80. Atom adalah benda paling kecil dalam surah Yunus ayat 61. Tentang fenomena makin tinggi kedudukan kita makin sukar untuk bernafas, itu dalam surah Al-An'am ayat 125. Tentang ayat semua makhluk diciptakan berpasangan, Az-Zariyat ayat 49. Tentang proses kejadian manusia, surah Al-Mu'minun keseluruhannya. Tentang proses kegunaan besi, Al-Hadid ayat 25. Berkenaan tentang langit yang terkawal dalam Al-Anbiya ayat 32. Belum lagi kajian demi kajian yang dibuat oleh saintis-saintis Islam. Dr. Tariq As-Suwaidan misalnya, dia buat satu buku, The Series of Scientific Miracles in Quran. Dia menulis tentang begitu kagumnya beliau kepada susunan-susunan dalam Quran. Contohnya dunia, Allah sebut dalam Quran 115 kali. Akhirat pun 115 kali juga. Malaikat dia sebutkan 88 kali. Syaitan pun 88 kali juga. Hidup disebut 145 kali. Mati pun 145 kali. Faedah 50 kali. Rugi pun 50 kali. Susah 114 kali. Sabar pun 114 kali. Laki-laki 24 kali. Perempuan pun 24 kali. Iblis 11 kali. Mohon perlindungan iblis pun 11 kali. Musibah 75 kali. Syukur pun 75 kali. Sedekah 73 kali. Puas hati pun 73 kali. Zakat 32 kali.
berkat pun 32 kali. Muslimin 41 kali, jihad 41 kali. Salat 5 kali, bulan 12 kali, tahun 365 kali, lautan 32 kali, daratan 13 kali. 32 darab 13 sama dengan 45. Peratusan laut 32 per 45 darab 100 bersamaan 71.1111%. Peratusan darat 13 per 45 darab 100 sama dengan 28.8888%. Jumlah darat campur lautan jadilah 100%. Ini baru cuplikan kecil daripada keajaiban demi keajaiban yang ada dalam Quran. Belum lagi fakta-fakta misteri di dalam Quran yang masih belum terungkap. Surah Ar-Ra'd, dia bermula dengan alif, lam, mim, ra. Alif ada 625 huruf. Lam ada 479 huruf. Mim ada 260 huruf. Dan ra 137 huruf. Dan itulah jumlah huruf yang terbanyak dalam surah Ar-Ra'd. Begitu misteri sekali. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, ayo kita tadabbur Al-Quran. Dan benar dengan tak berapa lama lagi kita akan menyambut bulan Ramadan Al-Mubarak. Sudah pastilah Ramadan dan Quran tak dapat dipisahkan. Kerana Ramadan 3 perkara yang berkembar dengannya: As-Siyam, Al-Qiyam dan juga Al-Quran. Moga-moga kecintaan kita kepada Al-Quran semakin bertambah selepas daripada majlis tilawah Al-Quran ini. Sekadar itu sembang-sembang pada malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.